Okey, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi, selamat pagi. Saya ucapkan untuk sesi bangun. So, mohon maaf ada sedikit delay sebab kita nak buat sesuatu yang berbeza pada hari ini. Bersiaran secara luar di satu kawasan yang sangat ekstrim, sangat taman namanya. So, kita try untuk buat sesuatu yang berbeza pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. So, first of all, saya nak ucapkan selamat pagi. Terima kasih kerana anda menonton. Terima kasih kerana anda bersama-sama dengan kami untuk sesi bangun pada pagi ini. So, sebelum saya pergi lebih jauh, saya tak terus live di page Nasrul Hadi. Tak ada masalah. Saya live terus di grup Nak Urus Bisnes dan juga di support group EFP. Kami sini sekarang ni berada masih lagi di seksyen 13 Shah Alam, di salah satu kawasan yang sangat ekstrim. Dekat Shah Alam ni, seksyen 13 ni, ada satu tempat namanya Extreme Park. So kalau anda boleh tengok belakang ni, ada brother-brother tengah skater boy orang panggil, sebagai tengah main skate. So kita live dekat luar, dekat tempat yang ada skating ni. So actually so tuan-tuan dan puan-puan, mungkin boleh live sekejap dekat boleh phone ni. Okey, tak apa, kita terus je live dekat sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita ada satu topik yang sangat, saya rasa agak sedikit heavy. So, kita akan touch tentang something yang berkaitan dengan ekonomi tuan-tuan dan puan-puan. So, saya tahu mungkin dia agak berat, tapi saya just nak buat saja so that anda akan lebih alert. So, first of all, saya nak anda bantu saya. Adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas? Kalau suara saya jelas, visual saya jelas. Hari ni outdoor ya Puan Mei Maria. Hari ni kita outdoor. Kita betul-betul outdoor ni. Matahari mencanak naik ke atas saya ni. Tiba-tiba dah berpeluh dah. Okay, tak apa, tak ada isu. Kita takkan buat lama dekat sini. Kita akan just go through one round. Pagi ni saya nak cerita pasal ekonomi. Boleh ke saya cerita pasal ekonomi? Boleh saya cerita pasal ekonomi pagi ni? Okey ke tak okey? So, adakah suara saya jelas? Allahu Akbar. So, bahaya tu, bersin tu. Okey, okey macam ni. So, pagi ni kita akan share something yang basically sangat saya baru baca satu artikel pagi tadi. So, saya baca artikel tentang Kadar Pertumbuhan Ekonomi Negara, KDNK, keluaran negeri KDNK, keluaran dalam negeri kasar, negara kasar. Maksudnya dalam bahasa Inggeris GDP, Gross Domestic Product. Okay. So GDP ni basically adalah kadar macam mana ekonomi dekat Malaysia ni, dia punya pertumbuhan. Kalau nak ikutkan pada tahun ni, pada tahun 2020 ni masih lagi dalam proses untuk diunjurkan, dianggarkan. Tapi dekat 2018 dan 2019 kita dah tahu kadar pertumbuhan dia. 2018 kadar pertumbuhan ekonomi negara hanyalah 4.7, tapi 2019 dia turun jadi 4.3. So maksudnya apa ni? Kenapa hari ni saya ajar topik berat di tempat yang luar? Sebab saya nak bagi tahu anda, sebab kepentingan untuk anda tahu tentang ekonomi ni relate balik kepada kita. Walaupun kita ni di dalam mikro ekonomi, tapi dari segi makro ni besar, mikro tu kecil. So dia something tentang bila efek dekat ekonomi di atas, dia akan efek bawah ke bawah, iaitu kita lah, SME. So most of us SME, kita ada situasi ni lah, yang mana kalau ekonomi secara amnya tak berkembang dengan baik, so kita punya situasi pun agak mencabar jugalah. So saya tak perlu live lama pagi ni, sebab saya just nak anda alert. Sebab mulai hari ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk live sesi live bangun ni, kita akan lebih ceritakan something yang lebih berilmiah. Untuk sesi bangun, saya akan lebih kupas tentang artikel, dan saya akan buat something yang lebih kepada sesuatu yang boleh menambahkan anda punya pemahaman. So mungkin next time, apa yang kita akan buat, kita akan post something dari segi kita akan post something dari segi artikel. Dan daripada artikel tu kita akan kupas dan kita akan share bagaimana, apa yang kita nak buat tentang kita kupas lah tentang benda tu. So hari ni saya just bagi teaser dulu. Saya takkan live terlalu lama pagi ni. Pagi ni saya akan bagi tahu yang moving forward kita akan try untuk buat ni topik-topik macam ni, sebab saya nak bagi anda pemahaman yang lebih jelas
Dan saya akan bantu anda untuk kalau ada sesuatu situasi tu, macam mana anda nak relate balik dengan anda punya bisnes, bagaimana anda nak grip balik anda punya bisnes, bagaimana anda nak buat something. Okey, bila saya sebut pasal pertumbuhan ekonomi tu, okey. Kalau semuanya okey, yang baru masuk ni tolong belanja saya love dengan like. Belanja saya love dengan like. Supaya dia akan lebih konsisten untuk saya live ni. Tolong belanja saya love dengan like. Belanja saya love dengan like. Dan saya seriously akan bantu anda untuk saya nak grip sikit je. So moving forward kita akan buat sesuatu yang berbeza lah. Hari ni permulaan ni, kita test dulu. Okay, kita kena test. Kalau kita tak test, kita tak tahu. Kita kena test dan adjust. Bukan trial and error. Test and adjust. So macam saya cakap tadi, kadar pertumbuhan ekonomi 2018 4.7, 2019 4.3 dia drop. 2020 kita belum tahu lagi. 2020 Bank Negara Malaysia. So kadar pertumbuhan ekonomi ni saya dapat adalah daripada maklumat dari Bank Negara. So Bank Negara dah keluarkan maklumat ni. 2020 dia akan buat unjuran pada 25 Mac 2020. Okey. So based on situasi sekarang, bila anda tengok tentang kenapa kadar ekonomi Malaysia ni dia merosot, sebab of course kita tahu ringgit kita lemah. Salah satu lagi sebabnya, bila ringgit lemah tu adalah maksudnya kita punya currency tu tak strong. Currency kita tak ada value. Bukan tak ada value, kurang value. Teruk sangat tu, tak ada value, kurang value. So kita punya, bila kita pergi overseas, kita akan kadar dia macam ni. Biasa kalau currency ni dia akan relate balik dengan USD, Amerika Syarikat punya dolar Amerika. So kita punya ringgit dengan dolar Amerika tu tak, orang kata tak best lah. Dia dah jadi RM4. Dulu saya ingat 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, $1 dalam RM3 lebih pernah. Tapi sekarang RM4 lebih. Ada sekali tu dah dekat RM5. So itu antara faktor yang menyebabkan tahun lepas, tuan-tuan dan puan-puan, tahun lepas kita punya kadar pertumbuhan merosot tahun 2019 berbanding 2018. Dan actually ada satu lagi sebab selain daripada ringgit lemah, satu lagi sebab kenapa kadar pertumbuhan ekonomi tu tak berapa cun adalah disebabkan polisi kerajaan jugalah. Mungkin kerajaan ada dalam proses, kita pun tahu kita baru berubah kerajaan baru-baru ni, 2 tahun lepas lebih kurang macam tu. So kita punya polisi kerajaan baru tu tak membantu sangat. Tapi insyaAllah tahun ni mereka akan cuba juga. Sebab ekonomi ni pertumbuhan dia sangat penting. Kalau ekonomi tak tumbuh, dia akan jadi isu lah. So lagi satu untuk 2020 ni, mereka juga sedang, boleh saya teruskan? Siapa baru masuk, saya kat situ hi. Apa khabar Tuan Farizul? Dekat nak urus bisnes ada Puan Roziana Z. Apa khabar semua ni? Puan Mei Maria, Tuan Khairil Anwar, terima kasih. So apa saya nak bagi tahu adalah basically ini testing. Kita try test di luar, kita cari lokasi yang bagus dekat kawasan office kita ni. Of course dia ada bunyi-bunyi yang sepatutnya dan kita akan try untuk adjust lain kali. Cuma saya nak bagi tahu kita akan try untuk lebih banyak try untuk live di luar supaya lebih segar. Kita nak try live di kawasan yang lebih nampak lagi terbuka supaya anda boleh enjoy the view, anda boleh enjoy the scenery. Kita try. Terima kasih Tuan Zul Hafiz Mamat. So sebelum saya tak nak live lama hari ni sebab saya nak test dulu, adakah anda okey kalau saya buat topik-topik berat macam ni sesekali lah. Sesekali saya kupas artikel, saya kupas tentang apa-apa artikel yang baru keluar lah, dan kita boleh bincangkan. Basically kita nak bincangkan sama-sama. Mungkin next time saya akan keluarkan lebih awal artikel ni, dan mungkin anda semua boleh tanya soalan, anda semua boleh participate lah. Saya juga suka kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau you ada jumpa artikel tentang cash flow, costing, HR, tentang apa semua, ekonomi, tax, mungkin anda boleh post dekat dalam group. Anda cakap, Tuan Nasrul tolong kupas benda ni. Mungkin kita try buat macam tu, boleh? Tak adalah asyik-asyik saya je bagi topik. Sesekali you all pula bagi topik. Apa pendapat you all? So macam hari ni saya cerita pasal ekonomi, mungkin hari lain saya cerita pasal lain. Selamat pagi Puan Diana Sofia. So terima kasih Puan Umur Hussein, dia masuk juga pagi ni. Ingatkan tak join pagi ni. Boleh tak kita buat macam tu tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak try buat benda ni sebab saya rasa sampai satu peringkat, kalau asyik saya je bagi topik, saya shot sendiri je saya cerita ni. Okey?
Kita akan start something. Minggu ni kita akan try. Mungkin esok kita akan kupas artikel lain pula. Cuma hari ni saya just nak share yang kita nak cerita pasal ekonomi tu. Dan of course ni cabaran-cabaran dia lah. Dan saya sangat cuma pesanan saya untuk tahun 2020 ni, ada 3 benda anda boleh buat. 3 benda anda boleh buat, boleh start buat. Yang saya rasa ada yang dah memang buat. Satu adalah kita nak, pertama, anda jaga anda punya cash. Bila kita cerita pasal pertumbuhan ekonomi 2020, kita tak tahu berapa, 4 poin berapa, kita tak tahu. Sebab buat waktu sekarang 2019 4.3, 2018 4.7, dia lagi bagus. So dia dah jadi, dalam bahasa ekonomi ni, kelembapan ekonomi. GDP tu, GDP growth, growth domestic product, keluaran dalam negara kasar. Ni benda-benda yang heavy lah orang kata. So kita try lah nak kupas benda macam ni. Saya rasa something yang kita boleh buat sesuatu lah berbeza. Okey boleh So tu satu. Kalau nak hadapi tentang ekonomi ni, first of course kena jaga cash flow. Macam saya selalu sebut lah, saya rasa dah banyak kali dah saya sebut. So saya assume you all memang akan jaga cash flow you. Kedua, kita nak jaga costing. Costing you akan membantu you punya cash flow. Dan ketiga adalah anda kena sentiasa menuntut ilmu. That's why kita try untuk variasikan topik bangun ni. Kita adjust balik. Kita akan brainstorm dengan team kita. Kita lay down. Kita try nak buat jadual apa semua, so that anda akan ternanti-nanti. Macam cerita tanyalah ustaz setiap pagi. Kita tahu kita dah belajar topik apa. So lepas ni topik bangun pun kita akan try buat setiap apa topik yang ada. Boleh? Okay? So itu saja hari ni. Saya just nak test je. Saya nak test adakah bersiaran di luar ni bagus. You all suka kat luar ke duduk dalam office, terperap dalam office? Mana satu you all suka? Memanglah you all suka lah. Saya berkicap lah ni. Tak apa, tak ada isu. Saya nak try dulu. Sebab saya tak nak buat benda yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeza. Tak boleh. So saya nak bagi lebih bagus. Saya nak bagi experience yang lebih baik, so that anda semua akan lebih enjoy the session dan anda semua akan dapat manfaat yang lebih lah. Okay? So ajukan apa-apa you punya idea. Mungkin anda boleh bagi tahu anda nak topik apa kita kupas, anda nak macam mana, so that kita akan entertain dan kita akan buat yang terbaik. Boleh? Okay? So itu saja pagi ni untuk sesi bangun. Saya tak nak ambil masa yang lama sebab saya nak buat testing dulu pagi ni. So biasa saya asyik buat benda sama je. Saya nak try buat benda lain. Dan saya harap untuk sesi akan datang kita try untuk variasikan sikit sesi bangun ni, so dia akan lebih beri manfaat kepada anda. Okay? Boleh? Okay, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi esok untuk sesi bangun. Petang ni insyaAllah kalau ada kesempatan kita live untuk sesi kopi panas pula di page Richworks. Okay? Dan Instagram Richworks, Facebook Richworks dengan Instagram Richworks. Okay? Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Assalamualaikum.